Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Khairil dan hari ini saya akan kongsikan ulang kaji bagi tajuk statistik 3. Dan dalam video kali ini saya akan fokuskan kepada satu jenis graf sahaja, iaitu graf poligon kekerapan. Baiklah, soalan pertama. Dalam tajuk statistik, jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan 40 orang murid di sebuah sekolah. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, baik. Untuk melengkapkan jadual ini, kita lihat bilangan buku telah lengkap diisi, kekerapan lengkukan juga telah lengkap diisi. Jadi, kita perlu lengkapkan jadual di bahagian kekerapan. Bagaimana untuk mengisi di bahagian kekerapan? Kaedahnya, sekiranya diberi nilai untuk kekerapan lengkukan, untuk mencari kekerapan, kita perlu tolak. Iaitu, nilai kekerapan lengkukan yang kedua, tolak nilai kekerapan lengkukan yang pertama, iaitu 3 tolak 0, nilainya 3. Dan kita tulis di bahagian di ruang kekerapan. Untuk baris seterusnya, kita ulang langkah tersebut, iaitu kini 8 tolak 3. Dan jawapannya ialah 5. Kita ulang-ulang langkah tersebut sehingga lengkap ke semua nilai di ruangan kekerapan. Iaitu 17 tolak 8 akan dapat 9, 27 tolak 17 akan dapat 10, 35 tolak 27 akan dapat 8, 38 tolak 35 dapat 3 dan 40 tolak 38 dapat 2. Kemudian titik tengah. Macam mana nak mencari nilai titik tengah? Kaedahnya sangat mudah. Iaitu kita ambil daripada selang kelas di sini 2 hingga 4. Kita ambil nombor pertama iaitu 2. Tambah dengan nombor di belakang itu 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Bahagi 2, kita akan dapat 3. Begitu juga untuk titik tengah yang kedua, iaitu 5 tambah dengan 7 dapat 12. Bahagi 2, kita akan dapat 6. 8 tambah 10 sama dengan 18. Bahagi 2 dapat 9. Dan kita ulang-ulang langkah tersebut sehingga lengkap jadual kekerapan. Kemahiran kamu melengkapkan jadual kekerapan kamu akan dapat 3 ataupun 4 markah. Dalam kes ini 3 markah. Soalan seterusnya. Nyatakan kelas mod. Apa itu kelas mod? Hati-hati, pelajar sering kali tertukar di antara kelas mod dan nilai mod. Dalam kes ini, 10 ialah nilai mod. Apa maksud mod? Mod ialah nilai kekerapan paling tinggi. Jadi, jika kita rujuk dalam bahagian kekerapan ini, nilai tertinggi adalah 10. 10 itu adalah nilai mod. Kelas mod ialah selang kelas di mana mod itu berada. Maka untuk soalan ini, jawapannya ialah kelas mod 14 hingga 16. Kamu dapat 1 markah. Sekiranya kamu tulis 10, tidak ada markah. 10 itu nilai mod. Baik. Soalan seterusnya, soalan yang wajib ada dalam setiap kali SPM, iaitu soalan hitung min anggaran. Untuk menghitung min anggaran, kamu ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama ialah dengan mendarab kekerapan dan juga titik tengah. Kita senaraikan. Kaedah yang pertama adalah kaedah senarai. Kita senaraikan 0 darab 3, tambah 3 darab 6, tambah 5 darab 9, tambah 9 darab 12, tambah 10 darab 15, tambah 8 darab 18, tambah 3 darab 21, tambah 2 darab 24. Okey, kita boleh guna kaedah darab, kita juga boleh menulis dalam bentuk simbol kurungan. Seperti yang saya tunjukkan dalam video ini. Kita perkan dengan jumlah kekerapan yang warna biru ni saja. Bermaksud 0 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 3 dan tambah 2. Kita selesaikan kesemuanya, kita akan dapat 14.4. Maka kita akan dapat 3 markah. Itu kaedah yang pertama. Untuk kaedah kedua, bagi mengelakkan kesilapan bagi pelajar yang sederhana, pelajar yang sering kali melakukan kesilapan, ada kaedah kedua yang lebih mudah. Iaitu masih lagi menggunakan kekerapan dan titik tengah. Cuma kali ini kita darab terus menggunakan kalkulator. Kita bina lagi satu bahagian di tepi jadual. Kita tulis 0 darab 3, kita tulis hasilnya 0. 3 darab 6, kita tulis hasilnya
18. 5 darab 9 hasilnya 45. 9 darab 12 hasilnya 108. 10 darab 15 hasilnya 150. 8 darab 18 hasilnya 144. 3 darab 21 hasilnya 63. Dan 2 darab 24 hasilnya 48. Kita tulis semua hasil darab di tepi kotak, di tepi jadual. Kemudian kita tambah total up daripada atas sampai ke bawah. Kita akan dapat jumlah 576. Jadi untuk menghitung min, kita ambil nilai tersebut 576 per dengan jumlah murid yang dinyatakan di dalam soalan, iaitu 40 orang murid. Dan jawapan kamu akan dapat sama je dengan kaedah sebelum ni, iaitu 14/4. Dan kamu akan menerima markah yang sama, iaitu 3 markah. So ada 2 kaedah, gunalah yang mana yang sesuai dengan kamu. Seterusnya, lukis poligon kekerapan. Untuk melukis poligon kekerapan, paksi tegak kita di sini, paksi Y di sini adalah paksi kekerapan. Manakala paksi di bawah ini adalah paksi titik tengah. Dalam kes ini kita dapat lihat kekerapan pertama adalah sifar atau kosong. Sekiranya kekerapan pertama yang dinyatakan dalam jadual ialah sifar, maka saya cadangkan titik tengah yang pertama iaitu 3, kita mulakan pada asalan graf tersebut. Dan untuk tidak lupa, untuk saya nasihatkan di sini, untuk tajuk statistik, kamu gunakan tepi graf, paling kiri dan paling bawah graf sebagai paksi. Jadi kita dapat lihat, tengok 3 di sini saya kongsikan dengan titik asalan kerana kekerapan pertama adalah sifar. Kepandaian kemahiran kamu melukis paksi, kamu akan dapat 1 markah. Okey, untuk titik tengah kita akan salin je. 3, 6, 9, 12, 15 ni kita salin je. Okey, manakala untuk paksi tegak paksi kekerapan, kita rujuk kepada ayat yang kedua, iaitu 2 cm kepada seorang murid. Maka setiap 2 cm kita naik 1, 2, 3, 4, 5 sehinggalah 10. Iaitu kekerapan paling tinggi 10. Kita plot setiap titik dengan tepat macam tu, kita dapat lagi 2 markah. Untuk plot, kamu boleh guna kaedah pangkah. Kamu boleh guna kaedah bulat titik gelapkan. Kamu juga boleh guna apa saja simbol. Yang penting kamu tanda pada tempat yang betul. Kamu lengkapkan. Kamu sambungkan setiap plot-plot tersebut dengan satu garis lurus menggunakan pembaris. Okay? Kamu akan dapat 1 markah. Tetapi dalam kes ini hati-hati. Poligon kekerapan bentuknya seperti gunung. Maka gunung mestilah, kedua-dua kaki gunung mesti berada di atas tanah. Kalau kita tengok di sini, di hujung kanan ni, gunung ini tergantung. Jadi kamu wajib sambung dengan satu lagi garisan lurus menggunakan pembaris ke jarak 2 cm daripada titik akhir. Dan kamu akan dapat di sini 4 markah penuh. Ini beberapa contoh, 2 contoh yang mana pelajar tidak akan mendapat markah penuh. Okay. Yang pertama, kita dapat lihat, dalam kes yang pertama, pelajar ini telah meletakkan titik tengah dengan betul. Tetapi kekerapan, pelajar ini telah buat dalam kategori 2 cm kepada 2 orang pelajar. Jadi kita dapat lihat, hasil grafnya agak rendah. Okay. Jadi, pelajar ini hanya akan dapat 3 markah. 1 markah kerana paksi yang salah. Dalam kes yang kedua, pelajar ini telah menggerakkan titik tengah yang pertama 3 ke 2 cm ke hadapan. Tidak melibatkan titik asalan. Okey. Dia plot dengan betul, tetapi masalahnya ialah dia tidak dapat menghabiskan gunung poligon kekerapannya kerana sudah tidak ada ruang lagi untuk dia sambung. Maka dengan ini nilainya juga hanyalah 3 markah. Sebab itulah saya cadangkan sekiranya kekerapan pertama adalah sifar, kamu letak titik tengah yang pertama di asalan. Okey. Dan soalan terakhir dalam poligon kekerapan, nyatakan pelajar yang membaca lebih daripada 15 buah buku akan mendapat hadiah. Berdasarkan poligon kekerapan anda, hitung bilangan pelajar yang mendapat hadiah. Spesialnya soalan ni walaupun dia kata berdasarkan poligon kekerapan, tetapi sebenarnya kita hanya boleh baca daripada
daripada jadual tersebut. Okey. Hitung bilangan pelajar yang mendapat hadiah. Membaca lebih daripada 15 buah buku. Di mana 15? Kedudukan 15 buah buku ialah berada di dalam selang kelas antara 14 hingga 16. Jadi, bila soalan ni kata, lebih daripada 15, maka selang kelas tersebut tak boleh ambil lagi. Okay, kekerapan dalam selang kelas tersebut tidak boleh ambil lagi. Jadi, kita hanya boleh ambil daripada pelajar yang membaca sekitar 17 hingga 25 buah buku. Iaitu daripada 8 tambah 3 tambah 2. Maka hasilnya ialah 13 pelajar. Dan kamu akan dapat lagi 1 markah. Okey? Maka dengan itu selesailah ulang kaji statistik bagi tajuk poligon kekerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.